لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan yang memeliharakan sekalian alam dengan izin dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita sekali lagi bertemu pada pagi Jumaat, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi daripada perbahasan kitab Taqribul Ikhwan fi Ta'allumi Aqaidil Iman, karangan Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Wannah Sekam Al-Fatani rahimahullahu taala. Baik, kita sambung lagi insya-Allah. Hari ini kita akan masuk perbahasan sifat iradat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bahasan sifat iradah. Ini ialah satu perbahasan sifat iradah. Jadi iradah ni daripada asal perkataannya arada yuridu iradah, atau wazan af'ala yuf'ilu if'al. Dia kata dan setengah daripada sifat ma'ani, dan setengah daripada sifat ma'ani itu ialah iradah. Jadi sebahagian daripada sifat ma'ani. Apa maksud sifat ma'ani? Kita dah bahas dulu. Sifat ma'ani ialah sifat yang ada pada zat Allah. Sifat itu yang ada di zat Allah. Itu sifat ma'ani. Sebahagian daripada sifat ma'ani itu ialah sifat iradah. Apa itu iradah? Ini dia nak bahas. Iaitu iradah tu nama bagi satu perkara, nama bagi satu sifat. Itu perkara dengan sifat. Nama bagi satu sifat yang ada ia perkara tu, ia sifat itu pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Jadi bila sebut iradah tu nama bagi satu sifat yang ada ia di zat Allah Ta'ala. Apa maksud yang ada? Maksudnya yang menumpang ia pada zat Allah. Itu soalan gitu. Maksud yang kata yang ada yang menumpang. Seolah kata sifat tu dia ada menumpang pada zat Allah. Tengok. Maka yang terlebih hampir kepada faham itu. Maka perkara yang terlebih hampir, perkara yang terlebih dekat kepada faham itu. Tu. Apakah perkara yang mendekatkan kepada kefahaman itu?
kalau kita nak terjemah sifat iradat tu, apa yang kita mudah faham lagi? Ni nak bagi, lepas tu dia kata, maka perkara yang terlebih hampir kepada faham. Nak terjemah macam mana? Bukan kata kita bahas dulu. Bila sebut kata sifat ma'ani, kita terjemah sifat kudrat, kuasa. Bukan tak faham. Cuma ni nak lebih hampir, nak lebih mendekatkan kepada kefahaman. Nampak tak? Dia sebut itu. Di sini ya. Kan minggu lepas kita belajar berkenaan tentang terjemahan bahasa Melayu bagi sifat ma'ani kan. Jadi kita terjemah apa, tambah apa tu. Tambah apa tu tujuan apa? Ini salah satu tujuannya, iaitu nak membawa kepada terlebih faham, terlebih hampir kepada faham, terlebih dekat untuk kita memahami lagi. Bukan kalau kita terjemah ke nak tak faham, faham. Tapi nak lebih lagi, lebih hampir. Tu kena faham makna dia. Dia kata, maka perkara yang terlebih hampir, yang ini terlebih dekat. Terlebih dekat tu kepada faham itu. Macam mana nak faham lagi? Bahawa dikatakan perkehendak. Jadi kita terjemah sifat iradat tu dengan mana? Perkehendak. Perkehendak. Itu nak lebih faham lagi. Bila sebut perkehendak, itu kena pada diri sifat. Ada pun kita sebut kehendak, itu kena pada ta'aluk. Bila sebut kata perkehendak, itu kena pada diri sifat. Min itlaqi sifah wa yuradu biha bimakna ismi. Itu dalam kitab Syarah Abdul Salam bagi syarah Matan Jarrah. Apabila kita guna dengan sifat, itu dengan makna ismi. Dengan mana? Kena pada diri sifat. Iaitu yang kita terjemah perkehendak. Tu. Sebab tu kita kata kena pada diri sifat tu. Sebab kerana diri sifat tu benda yang wujudi. Sebab tu dia sebab tu dia kata kena pada diri sifat. Sebab boleh kita kata kena kita terjemah perkehendak tu. Kita tambah per tu tujuan tu untuk nak menyatakan bahawa diri sifat tu benda yang wujudi. Kena pada diri sifat tu maksudnya dia nak menunjuk kata pada perkara tu benda yang wujudi. Benda yang ada maksudnya benda yang boleh dapat dengan panca indera. Benda yang boleh dapat dengan salah satu daripada panca indera. Kalau Allah Ta'ala bukan hijab pada kita, yang di akhirat esok, boleh nescaya kita boleh tengok. Boleh kita melihat sifat ma'ani Allah. Itu maksud dia. Baik. Maka pasal Tuhan kita. Maka pasal Tuhan kita itu bersepakai dengan sifat inilah. Maka pasal Tuhan kita, maka oleh kerana Tuhan kita itu, bahasa baru lah. Maka oleh kerana ini, maka pasal Tuhan kita itu bersepakai dengan sifat inilah. Apa maksud bersepakai? Jadi bersifat dengan sifat inilah. Itu maksud bersepakai. Tu. Nak tambah sikit boleh? Maka pasal Tuhan kita bersepakai, maka oleh kerana Tuhan kita inilah, maka oleh kerana Tuhan kita bersepakai. Apa maksud bersepakai? Yakni bersifat dengan sebab ada sifat perkehendak pada zat Allah. Itu tambah. Maka pasal Tuhan kita bersepakai ini bersifat dengan sebab ada sifat perkehendak pada zat Allah itu, dengan sifat inilah, dengan sifat apa? Dengan sifat iradat tu. Dia mengadakan apa-apa mungkin
dan juga meniadakan dia, meniadakan mungkin. Ini kena jangan salah faham. Adakah sifat iradat ni mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin? Di sini kena tulis, yakni dia kehendak dan menentu pada azali. Tambah sikit, yakni. Takut tak faham, nanti takut salah faham. Sifat iradat tu mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin. Sedangkan tu sifat kudrat. Itu takluk bagi sifat kudrat. Takluk taksir. Ni takluk taksis. Menentu. Sebab tu kata tambah sikit, yakni dia kehendak dan menentu pada azali lagi untuk mengadakan. Buat tambah sikit. Kitab ni kalau baca seorang-seorang, nanti orang kata, orang akan kritik kata, salah kitab ni. Bukan salah. Dia hazaf. Dia kitab Jawi ni dia banyak hazaf, dia banyak guna kaedah nahu. Dia tak macam kitab Rumi kita. Kaedah kitab Rumi tu tulis tak ikut asal yang cantik, dia tak diikut grammar. Kalau dalam kitab Jawi, dia ikut grammar dalam bahasa Arab. Macam ni. Dia kata dia mengadakan. Takkan sifat iradat tu mengadakan? Sedangkan sifat iradat menentu. Sebab tu kena tambah. Yakni dia kehendak dan menentu pada azali lagi untuk mengadakan. Buat tambah sikit. Untuk mengadakan apa-apa mungkin. Dan juga meniadakan dia, meniadakan mungkin. Tu. Tambah sikit tu baru terfaham. Ulang Ustaz. Ulang Ya. Dia mengadakan apa-apa mungkin. Apa maksud dia mengadakan apa-apa mungkin? Yakni dia pun yakni dia kehendak dan menentu. Yakni dia kehendak dan menentu pada azali lagi. Yakni dia kehendak dan menentu pada azali lagi untuk mengadakan. Bawah tambah sikit. Untuk, lepas tu, ambil 2 ayat bawah tu. Untuk mengadakan apa-apa mungkin dan juga meniadakan dia, meniadakan apa-apa mungkin. Tu maksud dia. Jadi sifat iradat tu, dia berkehendak dan menentu. Sebab dia ta'aluk takhsis, bukan ta'aluk taksir. Ta'aluk taksir dengan mana memberi kesan. Ta'aluk takhsis dengan mana menentu. Atau kehendak. Tengok. Tuhan, tadi dia kata, saya dobek tadi, yakni dengan kehendak dan menentu pada azal lagi untuk mengadakan apa-apa mungkin dan juga meniadakan dia, meniadakan apa-apa mungkin tu. Mengada dan meniada tadi dengan kehendak. Nampak tak? Tulis. Yang ni dengan sifat perkehendak. Dengan kehendak. Ini dengan sifat perkehendak. Sifat perkehendak tu sifat iradat tu lah. Dan sengeleng. Apa sengeleng? Dan pilihan. Tuhan tu menentukan mengadakan mungkin tadi dan meniadakan mungkin tu dengan sengeleng. Apa sengeleng? Dengan pilihan. Pilihan dia. Pilihan Allah. Koma situ. Tuhan mengada mungkin tadi tidak dengan tergagah. Apa maksud tidak dengan tergagah? Ajar kawan zaman. Dah mengaji dah. Kalau bahasa dulu cuba sebut tergagah apa dia? Apa ajar kawan zaman? Tak ingat Ustaz. Allahu Akbar. Jarang tengok kitab Jawi ni. Dia kena selalu tengok. Bila sebut dengan tidak tergagah, dengan terpaksa.
dengan tidak terpaksa. Tu tergagah. Orang dulu cakap tergagah. Dia petani cakap lagi. Hamba dia buat kerja dengan tergagah ni. Dia kata tergagah. Terpaksa. Dia buat kerja dengan terpaksa. Kalau ni lah makhluk. Tuhan dia tidak buat dengan tergagah. Tidak buat dengan terpaksa. Dia bahasa lama ni kena selalu, walaupun kita tak bercakap, tapi selalu kena tengok kitab. Nak bagi biasa dengan dia. Saya pun kadang-kadang kalau terlancar lidah nak cakap tergagah juga kadang-kadang. Dia dah terbiasa dengan kitab Jawi ni, saya guna bahasa tu juga kadang. Dia orang kita, dia tak guna bahasa tu satu. Lepas tu dah tinggal lama. Sedangkan orang tua-tua kita dulu, tok-tok kita dulu tu guna itu, bahasa tergagah tu. Bukan bahasa petani tu. Tergagah tu bahasa lama. Dah habis. Ataupun nyanyuk. Tuhan tidak mengadakan mungkin dengan meniadakan mungkin tu dengan nyanyuk. Kitab tu tulis apa? Kitab Rumi. Kat ini. Nyanyuk Ustaz. Atau nyanyuk. Nyanyuk. Kalau kitab Jawi tulis banyak. Bukan banyak. Nyanyuk. Jadi Tuhan tu bukanlah nak mengadakan berkehendak tadi tu dengan nyanyuk. Atau lalai. Atau lupa. Dalam kitab Sirajul Huda je bersamaan, dia bahas satu-satu. Lalai tu apa, lupa tu apa. Ambil saya tak mau bahas ini panjang. Tapi kalau nak bagi luas lagi, tengoklah kitab Sirajul Huda. Nak sebut lalai tu apa, lupa tu apa, nyanyuk tu apa. Dia sebut satu. Terdahulu dengan jahil ke apa, semua dia sebut. Sirajul Huda ni, dia kitab dia ni, saya dok tengoklah antara Aqidatul Najin, Nurul Samin. Dia tinggi. Pembahasannya sebenarnya banyak mantik, dia payah sebenarnya. Tak ada payah kalau orang tak boleh, kalau tak ada ngaji tu payah kitab tu nak baca tu. Dia tinggi tak kitab tu? Ya? Dia tinggi kitab tu, tak faham baca. Jarang orang baca. Kitab tu memang payah nak baca. Sebab dulu pun yang saya dengar pun Tok Guru Salim minta dengan Padai kitab tu. Satu saya boleh ngaji tu, dia payah kitab tu dia banyak jatuh. Dan dia banyak perbahasan dalam ilmu nahu, ilmu mantik, balaghah semua ada. Dia bukan biasa-biasa dak lah. Lepas tu jarang orang dengar kita nak dengan orang baca kitab tu dia payah. Dia pun syarah Mubarahin juga saya. Kitab tu. Syarah Watul Mubarahin juga. Jadi syarah main banyak, tapi kitab Sirajul tu bukan biasa-biasa lah. Dalam Durus Sami dengan Aqidatul dia tak bahas, dalam tu dia bahas. Dia bahas. Dalam tu dia memang pelik-pelik. Banyak buah pelik-pelik dalam tu. Contoh pun tak sama dengan Durus Sami dengan Aqidatul Najin. Kalau Durus Sami atau Najin ni lebih kurang. Tapi kalau Sirajul dia tak sama. Dia lain-lain. Habis. Tapi dia bahas lah masalah lalai lupa ni dia bahas. Dia lebih kurang satu page dia bahas. Saya baca kat mana Bangi tu tak habis lagi, lambat lagi nak habis. Setiap minggu pun payah. Habis. Dan sebagainya. Baik. Maka baginya. Lepas tu dia tauhid ni kalau kita ngaji kitab banyak dia makin lama makin luas kita punya ilmu. Dia zaman Ya. Lepas tu tak terhenti satu kitab. Habis kitab ni. Kenapa? Dia tak sama, perbahasan tu tak sama. Jadi kalau kita banyak belajar, kefahaman kita tu lagi kuat dan contoh kita pun makin banyak. Tu kelebihan ngaji tauhid banyak tu. Ya. Macam ngaji kitab bekah banyak gitu. Bahasa dia lah kan. Lepas tu orang salah faham. Pada sebuah kitab, pada tauhid asal bayi kemah, betul. Betul cakap dia. Tapi apa pasal duk pondok duk ngaji banyak kitab tu? Sebab tu dah. Sebab kefahaman tu makin kuat, makin mendalam, dan perbahasan tu makin detail, dan contoh pun makin banyak. Dan tidak mudah nak menghukum, kata orang tu salah, tak salah, dia payah nak hukum. Habis. Sebab mustahil pun banyak saat kita tak mustahil je. Kalau dalam kita Rajul Huda tu mustahil zati lah, mustahil mukhayyad. Dia banyak tu dah banyak. Tu Aridi pun semua. Dia sebut semua.
Tu tak ada. Dia Sirajuddin ni, kalau nak mengaji ni, dia kalau dah ngaji kita biasa ni sedap ngaji. Jaiz Saya pun ngaji tak. tu bukan ramai orang pun dekat Bangi tu. 5-6 Betul. orang je. Ustaz ajarlah Jaiz Daruri, Jaiz Nazari. Pening Ustaz. Itu dia. Dia kata tak rasa pening. Dia kena ada kita basic ni dulu. InsyaAllah ngaji tu mudah. Bukan mudah sangat tapi mana boleh faham lah. Habis ni kita belajar kitab tu lah Ustaz. Dah banyak dah kitab kita ni. Tak tahu nak kata. Dia kena makan masa lama kat tu. Tapi tak apa, kita tengok kitab ni. Baik. Maka bagi sifat iradat itu dua takluk. Jadi sifat iradat tu dia ada dua fungsi. Satu daripada dua takluk tu takluk suluhi qadim. Dia panggil takluk suluhi. Ni kita selalu dengar dah ni. Apa makna suluhi qadim? Dengan makna patut dan padan sedia kala bagi menentukan dan sengeleng dan kehendak apa-apa mungkin ada ia. Tengok apa je nak bahas, tengok. Dia kata yang pertamanya takluk suluhi qadim dengan mana patut dan padan. Kita kata boleh. Boleh, patut, sepatut, sepatutnya. Kita cakap sepatut kan. Sepatut, boleh, padan, sedia kala lagi. Bagi menentukan. Jadi patutnya, bolehnya bagi Allah Ta'ala tu nak menentukan dan nak memilihkan tu sengeleng. Dan kehendak tu menentu sengeleng kehendak tu apa-apa mungkin ada ia mungkin. Apa dia maksud dia? Apa-apa mungkin ada ia. Ini apa-apa kelakuan mungkin yang ada ia. Apa-apa kelakuan makhluk. Tuhan kehendak. Lagu mana tu? Dia gini. Ni kita selalu saya bagi contoh ni kalau orang dah biasa tengok. Jadi juga zaman kita ni nisbah makhluk nak bagi nampak. Kita duit ada RM10. Ni bagi ni mudah nampak contoh ni. Duit kita ada RM10 dalam poket kita. Jadi RM10 tu duduk ada dalam poket, tak buat apa-apa, tak ada beli apa-apa. Tak ada kehendak apa-apa, tak ada. Dengan RM10 tadi tu, kita tak ada niat apa-apa pun, tak ada niat nak beli pun. Tapi dengan RM10 tadi tu, kalau kita letak atas meja tu, dengan harga RM10 tu, boleh macam-macam kita nak beli. Dengan padan, dengan patut RM10 tu banyak. Nak beli topak RM10 boleh, nak beli ikan RM10 boleh, nak beli minyak RM10 boleh. Dengan harga RM10 tu boleh. RM10 tu nak sedekah pun boleh. Contoh. Jadi dengan RM10 tu macam-macam boleh buat. Tapi tak ada kehendak apa pun je. Patut padan je, boleh je. Kita kata boleh. Dan boleh RM10 tu nak beli apa-apa boleh. Tapi tak ada kehendak apa. Tu. Tak ada kehendak apa. Itu dia panggil takluk suluhi. Kalau takluk qabdah dulu lagu mana? Ingat lagi tak? Saya bagi contoh. Qabdah payah sikit. Itu suluhi. Kalau qabdah, dia bukan menentu. Kalau menentu kita kata aku nak ni. Contoh takluk qabdah tu dengan RM10 tu beli topak. Kita tanya orang tu, topak ada tak? Ada. Duduk dalam keadaan kita nak beli topak RM10 pun boleh. Kalau kita tak nak beli RM10 pun boleh, topak tu. Tapi tak kehendak lagi. Tu takluk suluhi je. Ingat lagi? Ingat Ustaz. Suluhi ni kan selalu main je. Kalau dia terlupa tu, dia payah. Dia nak semacam dengan iradat, dia tak sama. Dia bukan takluk tanjizi qadim. Dia bukan suluhi. Dia tengah-tengah antara dua tu. Dia pergi ke kedai tu, dia tanya. Nampak macam nak menentu.
Orang kita dia tanya, top up RM10 tu ada. Ha. Dia nak menentu nak beli top up RM10 pun boleh, tak beli pun boleh. Nampak tak? Ha. Tapi dia dah ada dah, dia dalam rangka tu dah ada dah. Tapi kalau menentu, tu tanjizul qadim. Belilah RM10, menentu saja. Kalau bayar tu, dah bayar cash tu, itu dia panggil tanjizul hadis. Nampak tak? Tu. Dia kena main Haji Khairuddin dia kena pusing. Duk mikir kita buat gitu ni apa, ni panggil apa, ni panggil apa. Masuk kereta. Masuk kereta tu duduk kereta tak start kereta lagi. Kehendak tanjizul qadim. Contoh nak bagi nampak ni sebab makhluk, bukan kata-kata kita tu jadi tanjizul qadim, tidak. Nak faham, nak fahamkan. Nak bagi faham tu. Aku nak pergi ke masjid ke tak pergi masjid? Duduk dalam takluk qabdah ni. Nak pergi masjid. Tanjizul qadim. Duduk kat rumah, patut dan padan. Ada kereta tu, nak pergi ke masjid boleh, nak pergi ke shopping boleh, nak pergi ke kedai makan boleh. Ada kereta, ada dah. Nampak tak, Haji? Ada kereta tu, suluhi dah tu. Tu anak ajak. Abah, jom kita pergi. Ayah, jom kita pergi makan. Kereta tu ada dah. Kita pun pergi. Pergi ke kereta. Okey, boleh? Naik kereta ayah. Tanjih lah tu. Tanjizul qadim. Nampak? Dia kena buat. Dia kena main tu. Dia kena apa main? Ulang kaji. Kena buat latihan. Baru kita nampak. Baik, tengok. Dia kata, maka ini takluk. Apa ini takluk? Suli qadim ni. Umum ia ini takluk pada sekalian mungkin. Umum. Siapa kata umum? Yalah. Tuhan tu dia tak ada padan patut boleh nak kehendak ni. Contoh, Tuhan padan patut bagi dia. Nak menjadikan Ahmad tu gemuk boleh. Nak jadikan kurus boleh. Patut bagi dia. Boleh Tuhan tu nak menjadikan Ahmad gemuk. Boleh Tuhan tu nak menjadikan Ahmad tu kurus. Boleh Tuhan tu nak menjadikan Ahmad tu pendek. Boleh Tuhan tu nak menjadikan Ahmad tu tinggi. Boleh Tuhan tu nak menjadikan Ahmad tu di Kuala Lumpur. Boleh Tuhan tu nak menjadikan Ahmad tu di UK. Boleh Tuhan tu nak menjadikan Ahmad tu pada pukul 7.30 pagi. Boleh Tuhan tu nak menjadikan Ahmad tu pukul 11 malam. Itu semua boleh tu je kan. Dia panggil suluhi qadim. Tu kata umum tu, meratai. Tapi tak jadi lagi je. Nampak tak? Boleh tu. Macam kereta lah. Kereta haji. Boleh nak jual pun boleh. Nak simpan pun boleh. Nak bagi hadiah ke anak pun boleh. Kalau simpan jadi bersih buruk pun boleh. Contoh Jadi macam-macam boleh. Tapi buat tak lagi, jual tak lagi. Nampak tak? Duduk dalam suluhi tu je. Kereta tu dalam suluhi lagi tu. Kalau tak jadi nak jual tu suluhi lagi. Tapi nak jual tu dah tanjis tapi tak ada orang beli. Tak ada tanjis lagi. Tanjis hadis tak lagi tu. Nak bagi nampak tu je. Jadi kalau nampak kereta kau dah jual belum? Tak tahu duduk dalam suluhi lagi ni. Duduk dalam suluhi. Boleh nak jual, boleh tak mau jual. Duduk dalam suluhi lagi ni. Okey, baik habis. Nak bagi nampak situ habis. Kedua daripada dua takluk tanjizi qadim. Tanjizi qadim dah. Apa tanjizi qadim? Dengan makna sedia kala berlaku menentu. Ni cantik, terjemahan ni cantik. Kalau bukan kata kita terjemahan lain tak cantik. Terjemahan ni mudah faham. Maknanya Tuhan tu menentu tu sedia kala dah. Tuhan menentu tu sedia kala lagi. Apa sedia kala? Sebelum Allah Ta'ala menjadikan apa-apa makhluk, Tuhan dah apa? Dah menentu dah. Tuhan dah menentu dah.
Sedia kala dah. Lepas tu tambah pula. Dan kehendakkan setengah-setengah mungkin. Dan kehendakkan tulis. Dan kehendakkan mengkehendaki setengah-setengah kelakuan makhluk. Tambah kelakuan sikit. Kelakuan-kelakuan dan sifat-sifat makhluk. Tambah sikit sifat. Dan kehendakkan setengah-setengah kelakuan mungkin dan makhluk. Tu. Maksud setengah-setengah tu apa Ustaz? Ni nak bahas ni. Hmm. Kenapa dia tak sebut keseluruhan makhluk? Kenapa tak sebut keseluruhan kelakuan makhluk? Dia gini. Sebahagian mana setengah mana sebahagian? Baik, apa maksud kata sebahagian? Baik, di sini maksud kata menentu ni pada makhluk tu bukan pada meratai keseluruhan kelakuan makhluk tu ada pada satu benda. Contoh. Jadi setengah ni kita kata gini. Jadi Tuhan tu pada sulul qadim tu, kita ambil sulul qadim dulu boleh dia nak menjadikan Ahmad tu gemuk, boleh. Nak menjadikan kurus, boleh. Nak menjadikan boleh dia nak menjadikan Ahmad tu di Perak, boleh. Boleh dia nak jadikan Ahmad tu di Pulau Pinang, boleh. Tapi apabila dia dah menentu, bila Tuhan dah menentu dan kehendak, dia akan jadi sebahagian kelakuan saja. Dia tak jadi semua. Contoh ke mana? Contoh begini. Tuhan menjadikan Ahmad itu dalam keadaan gemuk. Maka dia tidak menentu dalam keadaan kurus. Nampak tak je? Tu setengah tu sebahagian. Bila Tuhan menentukan Ahmad tu gemuk, maka dia tak menentulah Tuhan tu dalam Ahmad itu keadaan kurus. Bila Tuhan itu menentukan berkehendak Ahmad tu dilahirkan di Pulau Pinang, maka dia tidak berkehendak di negeri yang lain. Pulau Pinang lah. Bukan kata, Tuhan tak kuasa ke? Tak. Bukan kata Ahmad tu Allah Ta'ala tentukannya dia dilahirkan di Perak, di Pulau Pinang, di Kelantan, di Terengganu pada pukul 7.30. Itu mustahil tu. Dia panggil mungkin yang mutaqabilat dalam kitab Misbah Munir. Apa ingat Haji? Dia panggil mungkin yang mutaqabilat, makhluk mungkin yang berlawanan. Dia tak boleh berlawanan, dia tak boleh berhimpun pada semua kelakuan dalam satu masa. Dia tak berhimpun gitu. Contoh, Tuhan nak berkehendak, Tuhan berkehendak menjadikan Ahmad itu pada pukul 7.30 pagi pada tahun 2020 di Pulau Pinang. Keadaan mukanya warna putih. Telinga capang, hidung kepek, kepala botak. Itu dipanggil menentukan sebahagian setengah-setengah kelakuan. Bukan kata Tuhan menjadikan Ahmad tu botak, berambut, telinga capang, hidung kepek, mancung pula. Tak kena tu. Itu keseluruhan. Dia menentu setengah-setengah kelakuan sahaja. Nampak tak? Nampak je? Tu maksud dia setengah-setengah tu. Habis itu faham ke Ajar Faridah? InsyaAllah. Boleh faham. Okay, baik. Boleh faham Okey, baik. Maka ini takluk. Apa ini takluk? Iaitu takluk tanjizi qadim ni. Ini takluk ni tidak meratai akan sekalian mungkin. Dia tak meratai, dia tak meliputi. Tulis itu. Dia tidak meliputi akan sekalian makhluk. Nak meliputi satu makhluk tu tak boleh. Setengah-setengah kelakuannya. Dia panggil mungkin mutaqabilat. Makhluk mungkin itu yang berlawanan pada kelakuan tu.
Mutaqabilat. Yang tu dalam kitab Misbah Munir Haji Khairuddin, tengok balik. Misbah Munir khatam berapa kali dah tu. Dengan Ustaz Azhar khatam dah. Dengan saya baca pun khatam dah 2 kali dah. Haji Khairuddin ngaji dah tu. 2 kali kita tengok balik. Haji dalam tu ada sebut mungkin mutaqabilat dalam sifat iradat. Baik, tengok. Baik Ustaz. Habis. Hanya setengah-setengah jua. Apa maksud jua? Yakni bukan keseluruhan. Bukan keseluruhan mungkin. Bukan keseluruhan kelakuan mungkin. Itu maksud jua. Hanya setengah-setengah jua. Ini hanya setengah-setengah kelakuan-kelakuan dan sifat-sifat makhluk jua. Tambah sikit tu je. Hanya setengah-setengah jua. Yang ini hanya setengah-setengah kelakuan dan sifat jua. Yakni apa maksud jua? Yakni bukan keseluruhan kelakuan dan sifat. Tambah sikit. Bukan keseluruhan sifat dan kelakuan. Bukan semua. Tu baik. Maka sekalian mungkin yang Tuhan baru mengadakan dia. Itu telah Tuhan menentukan dia, menentukan mungkin tu pada sedia kala lagi. Maka sekalian makhluk yang Tuhan baru mengadakan tu. Tuhan baru jadi tu. Itu tu telah Tuhan menentukan dia. Tuhan tentu dah. Tuhan menentukan dia, menentukan mungkin tadi pada sedia kala lagi. Tuhan nak menjadikan kita ni dia, nak menimbulkan kita, nak menzuhirkan kita kat dunia ni, Tuhan dah menentu sejak kala dah. Tuhan menentu siap dah sebenarnya. Tu. Kata menentu tadi tu dengan kelakuan anu-anu. Apa maksud dengan kelakuan anu? Yakni dengan kelakuan sekian-sekian. Tu anu-anu. Ni bahasa kampung ni. Anu-anu. Jadi Tuhan menentu tu dengan sekian-sekian. Apa sekian-sekian? Dengan bagian-bagian. Tu. Putih, gemuk, kurus ke, tinggi, pendek. Tu bagian-bagian tu je. Nampak je? Tu maksud kata bagian-bagian tu. Kelakuan bagian-bagian yang ni kelakuan seperti apa? Seperti menentu kata seperti menentu kata Tuhan menjadikan Ahmad tu ada. Maka dia tidak menentulah balik tak ada. Tuhan menentu kata Ahmad tu putih. Maka dia tak menentu hitam. Nampak tak je? Bila menentu putih tak menentu hitam. Tuhan menentu kata Ahmad tu dilahirkan di Perak. Maka dia tak menentulah Ahmad tu dilahirkan di tempat lain. Nampak tak? Dan sebagainya lah. Tuhan menentu kata Ahmad tu dilahirkan pada waktu pagi. Maka dia tak menentulah Ahmad tu dilahirkan pada waktu petang. Tu. Itu maksud dia. Itu kata dengan kelakuan-kelakuan anu. Bukanlah dengan makna Tuhan mengadakan mungkin tu pada sedia kala. Bukan makna kata Tuhan tu menjadikan makhluk tu sedia kala lagi. Dan timbul mungkin itu baru jua, bukan gitu. Kalau tu je, bapak kita, tok kita dengan kita ni sama tua je. Kalau Tuhan tu menjadikan kita sedia kala lagi je, lepas tu baru Tuhan timbul kan. Kita dengan bapak kita, tok kita, mak kita sama tua. Sini je ni. Ni sama je ni je. Ni duk sama ada ni. Pen ni. Ni duk ada dah ni dua. Ni saya menentu kata benda ni ada 2 siap dah. Sampai masa saya zuhirkan apa? Ni pergi dulu. Ni hitam pergi. Tu pergi dulu. Tapi ni sama tua ni. Cuma menzuhirkan timur tu, ni pergi dulu. Tapi umur sama. Nampak ni? Takut salah pak. Tengok. Bukan maksud gitu. Tuhan menentu tu bukan maksud mengadakan, bukan menjadikan. Dia bukan menimbulkan. Dia menentu dengan kehendak dia. Nampak je? Nampak?
Bukan jenis gini. Ni saya menentu tadi. Ni. Saya menjadikan dua-dua ni dah siap ada dah. Ni dah ada siap dah ni dua ni. Pen ni, dua pen ni. Esok ni aku nak guna pen hitam. Pop, warna hitam. Nampak tak? Lepas tu disusuli dengan warna biru. Bukan macam tu. Bukan maksud gitu tu yang dikatakan apa? Dan timbul mungkin itu baru jua. Bukan gitu. Seperti menyangkakan dengan demikian itu. Apa? Menyangkakan dengan demikian itu, jaga domain kat ini. Iaitu Tuhan mengadakan sedia kala tu. Tuhan yang mengadakan pada sedia kala tu, siapa yang sangka tu? Oleh yang bodoh-bodoh. Ini oleh orang yang bodoh. Orang yang kurang akalnya, dia kata Tuhan tu menjadikan makhluk tu sedia kala dah. Cuma Tuhan tak timbulkan lagi je. Dia faham gitu. Tak, padahal Tuhan bukan menjadikan sedia kala. Tuhan yang kehendak pada sedia kala. Sampai masa Tuhan timbulkan. Itu betul. Sebab kerja terang macam tu. Orang faham. Esok nak ngajar tauhid. Esok kalau nak muzakarah tauhid macam tu ajar satu-satu. Lambat tak apa ni. Kitab bukan nak gaduh mana. Dia tauhid ni dia kitab tak boleh baca cepat. Saya beritahu pasal banyak kali dah. Lepas tu tauhid ni kalau buat daurah pun tak habis juga. Dia kata okey saya buat daurah tauhid untuk habis satu hari. Tak boleh. Boleh je. Tapi dia macam tak sempurna je. Jadi contoh tu tak banyak satu. Kefahaman tu bagi orang mendengar tu kurang. Ini saya cakap betul-betul je. Saya ada pengalaman. Saya pernah buat untuk tauhidnya. Dia punya kefahaman dia kurang. Contoh pun kita bagi kurang juga. Nampak dia tauhid kena contoh banyak. Daurah kalau buat satu-satu sifat boleh lah Ustaz. Tu tak apa tu tak apa. Sifat iradah kita buat daurah satu hari. Bagi faham satu-satu. Halusi. Ni daurah buat okey. Daurah buat satu kitab. Memang insya-Allah lah. Habis tu habis. Faham tu tak tahu lagi. Contoh tu kurang. Tu baik Habis. Itu menyangkalah dengan demikian itu oleh orang yang bodoh-bodoh. Habis tu hanya tulis bahkan, hanya dengan bahkan. Bahkan yang sedia kala itu mengetahuikan dia dan menentukan dia dengan kelakuan bagian-bagian. Maksud kata Tuhan tahu, maksud kata benda yang sedia kala itu apa? Tuhan tak tahu. Tuhan tahu. Dan Tuhan menentu. Baik, Tuhan tahu tu takluk dia takluk tanjis apa? Tuhan tahu tu dengan takluk apa je? Dia kata mengetahuikan dia mungkin. Tuhan tahu tu dengan takluk apa? Nampak tak? Nampak di sini. Kalau orang perasan. Tuhan mengetahui dengan takluk apa? Haji Khairuddin? Suluhi Qadim ke Ustaz? Suluhi Qadim. Kalau Suluhi Qadim maksudnya Tuhan tu terdahulu jahil lah. Siap. Tuhan tahu dengan takluk apa Haji kat ini? Dekat Zahid lah. Haji Farida. Tuhan tahu dengan takluk apa? Itu 4 serangkai Ustaz, betul? 4 serangkai pula dah. Takluk apa? Takluk tanjizi qadim. Sebab tu dia sama dengan apa? Dengar dia kata. Tuhan bahkan benda yang sedia kala itu mengetahuikan dia. Mengetahui dengan apa? Tanjizi qadim. Dan menentukan dia. Tanjizi qadim kan sama dua tu. Tanjizi qadim dua. Kat ini. Tu takluk ilmu kan? Takluk ilmu tanjizi qadim juga. Nampak tak? Menentu dengan sifat rodat tanjizi qadim juga. Nampak kat ini. Dia takluk ni dia kena selalu tengok kat ini. Dia tak boleh kita ngaji banyak tu bagus kat ini. Ikut ngaji tauhid pun tak apa. Kita puji. Tapi kalau babeli lah dia pesan dia tu. Kita ngaji banyak habis tapi kena perhati. Kalau mu tak perhati habis. Nak beritahu betul-betul lah. Dia beritahu itu babeli kita lah. Beli kadok
Dia kata kalau kita mengaji banyak, kalau tak perhati, ngajilah 10 kitab pun. Tak boleh macam tu juga, dia kata. Dia nak kita perhati. Nampak kat ini ngajilah kita naji ke, durusamin ke, ikut kita apa kat ni. Tapi kena perhati. Tengok. Dia kata hanya yang sedia kala itu mengetahuikan. Bila sebut tahu tu dengan apa? Dengan takluk tanjizul qadim. Dan menentukan dia. Menentukan dengan apa? Tanjizul qadim. Sebab tu sama tu je, nampak je? Sebab tu sama tu. Sebab dia sebut nama. Mengetahui dan menentu. Sebab takluk dia sama, tanjizul qadim. Satu pihak tu sama, tanjizul qadim. Dengan kelakuan bagian-bagian. Ikutlah kelakuan apa? Kelakuan Tuhan tahu dan menentu. Ahmad tu gemuk. Ahmad tu kurus. Ahmad tu dilahirkan di Kuala Lumpur. Tuhan tahu. Tuhan tahu serta Tuhan kehendak. Nampak je Tuhan tahu serta Tuhan kehendak. Tu. Habis. Dan juga padan dan patut bagi mengadakan. Dan juga padan dan patut bagi mengadakan dia, mengadakan mungkin. Bila sebut kata juga padan dan patut ni, takluk apa ni je? Suluk qadim. Ni senang sulul qadim. Dia sebut patut dah kan. Bila sebut patut kita nampak lah. Ini takluk sulul qadim. Dia kata juga padan dan patut bagi mengadakan dia. Sulul qadim bagi sifat apa ni je? Suluk qadim sifat iradah kan. Sifat iradah mengadakan ke? Padan dan patut bagi mengadakan dia tu takluk kudrat kan. Takluk sulul qadim bagi sifat Kudrat. kudrat. Minta maaf je, saya banyak tanya bukan nak bagi boleh je. Nanti Raja kata tak selesa, kata asyik tanya aku ustaz ni. Dah. Okey. Saya tak ada niat apa pun nak test, tak ada. Saya Cuma nak bagi selalu kita boleh jawab tu je. Mulut kita tu mudah senang nak beritahu jawapan tu senang. Yalah. Jadi dia bila lancar tu sedap sikit dengar. Habis. Nanti sama balik. Ada pun yang berkata Tuhan mengadakan mungkin pada sedia kala itu, maka sangat-sangat nyatalah bohongnya. Ni masalah lain pula ni. Ni payah sikit ni. Akan datang ni. Kadang teragak-agak jawab tu dia confuse istilah tu Ustaz. Ya. Macam istilah menentukan taksis. Taksis dari bahasa Arab dia taksis. Bahasa Melayu dia menentukan, jadi confuse dari dia punya taksis dalam keadaan tanjizul qadim. Jadi saya akan terlambat waktu nak. Dia tak apa je, dia biasa bercakap lah. Dia kata biasa keluar mulut tu tak apa. Takluk taksis, taksir. Taksir tu takluk tanjizul hadis bagi sifat apa? Sifat kudrat. Kudrat. Itu sifat kudrat. Dia nak semacam, dia nak lebih kurang nak mirip-mirip je. Bila masuk kudrat iradat tu dia confuse kat situ. Jadi Satu kudrat iradat ni akan datang, kita nak bahas bab qada tu sebab tu. Sebab tu dia panggil dia mirip tu. Qada tu daripada situ dua tu. dia ilmu iradat dan kudrat. Tiga ni dia memang Dia serangkai lah. ada serangkai. Dia serangkai. Tapi dia tahu ilmu dulu kan. Dia ilmu kehendak bawa menjadi. Tu dia kena tahu dia punya berangkai tu. Habis itu nanti tersambung balik. Ada pun yang berkata Tuhan mengadakan mungkin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma